Kelas. Okey, untuk bab ni, ada satu formula yang perlu kamu hafal sebab kita akan guna untuk pengiraan lah. Iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, kuantiti bahan ni sama ada jisim. Jisim lah biasanya. Kalau hasil ni, biasanya isi padu gas. Itu siap ke dalam sains saja. Tak payah fikir lain. So, pengurangan jisim, bahan ataupun pertambahan isi padu gas hasil per masa. Itu siap untuk tindak balas ni ya. Kamu tengok contoh 5 ni ya. Okey, kita tengok. 0.3 pita magnesium bertindak balas asida klorik dalam masa 30 saat. So ada masa 30 saat. Masa 30 saat, gramnya 0.3 gram kan. So macam mana mau kira kadar tindak balasnya? Macam mana kita mau tahu dia punya kadar tindak balas? Adalah perubahan apa tadi tu? Bahan. Jisim lah. Sebab kita tahu jisim ini, kita nampak 0.3 gram. Jisim di sini of course lah tiada gram ni, sudah 0 gram. So perubahan bahan, kita boleh jisim akhir tolak jisim awal 0.3 gram tolak 0.0 gram. Okey, dapat bahagi dengan masa 30 saat. So itulah dia punya jawapan. Jadi 0.3 gram bahagi dengan 30 saat. So berapa 0.3 gram bagi 30 saat? Kamu akan dapat 0.01 gram per saat. Okey. Biarlah buat gini. Siapa yang champion tu boleh buat 0.01 gram saat negatif 1. Yang sudah pandai matematik betul-betul tu kan dia faham lah. Gram per second maksudnya gram saat negatif 1. So itu maksudnya kelas. Kita boleh kira iaitu berdasarkan perubahan bahan. Bahan di sini adalah jisim pita magnesium. So perubahan jisim per masa. Ini yang cakap perubahan jisim per masa. So ada kalanya pertambahan isi padu gas per masa. Kita tengoklah contoh yang seterusnya adalah pertambahan isi padu gas per masa. Okey kelas, apa yang susah sedikitlah melalui bab ini adalah apabila dia melibatkan graf. Ada pelajar kurang mahir membaca graf kan. Okey, kalau kamu nampak sini pertambahan isi padu gas per masa. So kamu nampak dia meningkat kan? Jadi ini adalah kita tengok, kita kutip hasilnya baru kita boleh kira kadar tindak balas kita. Okey. Cuma pengiraan ni kalau kamu tengok ada macam-macam gayanya lah. Dalam keseluruhan, tiba-tiba aja letak 2 minit pertama. Okey, cikgu bagi yang senang dulu ya. Yang dalam 2 minit pertama, minit kedua, minit ketiga ni agak susah. Jadi cikgu akan bagi yang senang dulu, iaitu bila dia sebut perkataan huruf dulu. Nombor 2 minit pertama senang dengan keseluruhan bagi tindak balas ini. Okey, kita tengok Kalau 2 minit pertama dia akan jawab begini. Okey, kalau dia sebut huruf dulu kan, nombor 2 minit pertama, apa yang boleh kita buat adalah baca sejak 2 minit pertama adalah 120 saat. Jadi baca isi padu gas 30. Jadi baca sejak 30 cm padu. Bahagi berapa? 2 minit pertama adalah 120 saat. Kenapa kita tidak pakai minit? Sebab kadar tindak balas memang akan pakai second, saat. Jadi mesti tukar kuat. 2 minit adalah 120 saat. Bila bahagi 30 bahagi 120 jadi berapa? Kita akan dapat 0.25 cm padu per saat. Cuma masalah di sini pelajar kena hafal lah. Isi padu gas bahagi masa. Bukannya masa bahagi isi padu gas. Sebab lain tu. So, bila pelajar yang tidak hafal kan dia akan sembarangan siap bahagi masa lah bahagi isi padu. Padahal isi padu hasil bahagi masa. Ingatnya masa sentiasa di bawah. Okey. Ingat kalau 2 minit pertama senang siap main baca saja. Baca isi padunya bahagi dengan masanya. Okey, itu senang kan. Cikgu pergi yang kadar tindak balas purata pula. Okey kelas. Kadar tindak balas purata sama senangnya macam tadi tu, iaitu dia kata apakah kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini. Jadi caranya satu saja. Kamu tengok di mana isi padu gas itu berhenti, mendatar. Oh lama dia berhenti pada 35 cm padu. Jadi berapa masa dia berhenti tu? 180 saat. Jadi 180 dia berhenti kan. Tengok berapa isi padu dia berhenti. 35. Dia mula mendatar bukannya di akhir ya. Okey, 35. Ambil masa dia mula mendatar. 180 dia mula mendatar. So isi padunya tetap sama 35 cm padu. Dia mula tidak mau menghasilkan apa-apa. Bahagi dengan 180 saat. Sebab ada pelajar yang dia bahagi paling hujung 30. Tidak 360 saat. Salah lah.
Jangan ambil akhir. Ambil saat dia mula mendatar. Itu kata kunci cikgu. Untuk kadar tindak balas purata adalah ambil masa dia mula mendatar, baca isi padunya. Jadi, sekali lagi, isi padu mesti dibahagi dengan masa, bukannya masa bahagi isi padu. So, 35 cm padu bagi 180, berapa? Kalau tengok dalam buku teks tu, 0.19 cm padu per second. Okey. Itu maksudkan dia tidak balas purata. Maksudnya kelas, dia habis sudah isi padu gasnya 35 pada masa 180. Tak mau lagi buat, tak boleh, sudah berhenti sudah dia kan pada saat itu. Jadi buat apa kamu bahagi 360? Mestilah bahagi pada mula dia tidak mau sudah melakukan apa-apa. Jadi masanya diambil start daripada situ. Jadi 180 dibahagi, bukannya 360 ya. So, siapa yang buat 35 bahagi 360 tu nampak sangat tak belajar lah. Sebab dia ambil paling akhir, baru dia bahagi sepadu. Ada lagi yang bahagi saat kepada masa tu, itu nampak sangat tak belajar. Jadi kata kuncinya adalah sentiasa saat masa di bawah. Okey, kita pergi kepada pengiraan yang agak susah, iaitu dalam. Kata kuncinya dia dalam minit kedua. Maksudnya dia tidak sebut nombor kan. Macam tadi 2 minit pertama, ini dia tulis perkataan dalam minit kedua. So, ini dia kena minit kedua kawannya adalah minit pertama. Okey, jadi macam ni kita pergi, cikgu suka saat dulu. Okey, jadi minit kedua apa kelas? 120 saat. Kan? Kawan minit kedua kawannya adalah minit pertama. Berapa saat? 60 saat. Jadi, terus di bahagian bawah bahagi. So, baca pada 120 saat. Berapa isi padunya? 30. Ni dia main baca ya kelas. Ni dia main baca. Jadi, pada 120, jadi 30 dia punya isi padu. Pada saat 60, berapa dia punya isi padu? 20. Okey. So, itu susah sikit. Kalau dalam ni, dia kena cari kawannya sebelum. Minit kedua maksudnya minit pertama kawan sebelumnya. Jadi, dia kena tolak sebelumnya. Jadi, 30 tolak 20, 120 tolak 60. Okey, jadi 10 bahagi 60 lah. Cuba kamu kira betul-betul lah. 10 cm padu bahagi 60 second. Dia akan dapat 0.17 cm padu saat negatif 1 kelas. Okey? Okey, sekarang kita tengok soalan kedua. Dalam minit ketiga pula. Dalam lagi. Bila dalam minit ketiga, kawan minit ketiga adalah minit kedua. Okey. Jadi sekali lagi cikgu bilang, kalau dalam ni, dia kena tengok soalan tu. Minit ketiga, kawan minit ketiga adalah minit kedua. Okey, jadi dalam saatnya dulu lah. Minit ketiga berapa saat? 60 kali 3 berapa kelas? 180 kan? Jadi 180 saat. Kau tolak dengan minit ketiga. Sebelum minit ketiga adalah minit kedua. Berapa saat? 2 minit adalah 120 saat. Okey. Faham ya? Cikgu suka tengok bermain saat dulu. Lepas tu baru kamu tengok isi padunya je baca berapa? 35. 180 ni isi padunya 35. Okey. Yang 120 ni berapa bacaan isi padunya? 30. Tinggal tolak. Ini cikgu bilang dalam ni susah sikit. Dia kena tengok siapa kawannya sebelah. Okey, 35 tolak 30. Dapatlah 5 cm padu bahagi dengan 60 second. Dia akan dapat 0.08 cm padu per second. Okey. Okey, dalam minit ketiga. So, begitu juga kalau dia kata dalam minit keempat, kawannya minit ketiga. Okey. Macam yang soalan yang pertama ni, cikgu ni lah kan. Macam ni yang pertama ni. Tengok soalan tu. Dalam minit yang pertama kan, yang A tu adalah, tengok soalan A tu. Kadar tindak balas purata dalam minit pertama. So, minit pertama of course lah. Malas cikgu mau kira sebab apa. Minit pertama tu tiada juga dia punya. Kamu tengok minit pertama 60 saat. Bacaannya 15. Ya kah? Berapa tu? Mesti kasih 20, sorry. Ke 60. Tak betul-betul cikgu mengik ni. Ini bahaya ni. Dia kena betul-betul. Kena. 60. Bacaan 60. 20 cm padu. Mungkin apa tak nampak cikgu ni. Kejap kamu. Ambil pembalas betul-betul. 60 saat di sini. Okey. Tengok betul-betul lah. So, 60. Minit pertama kawannya minit kosong. Jadi kosong juga sini. Situ cikgu dah
Tak tolak tu. 60 tolak kosong. Sama juga kan 60. Isi padunya pun 20 tolak kosong. So, 20 tolak kosong. So, umpama 20 bahagi 60 jugalah. Kan? So, sebab minit pertama, kawannya minit kedua. Sebab kata kuncinya dalam. Dalam minit pertama sama pengiraan dalam minit kedua, sama pengiraan dalam minit ketiga. Kena tengok siapa dia punya sebelumnya. Jadi 60 saat, sebelumnya kosong saat. 20 cm padu tolak kosong. Jadi 20 bahagi 60. Dapatlah berapa 20 bahagi 60? 0.33 cm padu per second. So, bab ni kelas banyak menggunakan unit. Sentiasa ingat isi padu per second. Tidak adalah benda ni dia akan cari kepekatan ke tekanan. Tak adalah. Mesti isi padu ataupun jisim bahagi masa. Okey, so tak payah pening-peningkan kepala ya.